Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan buat semua pendengar-pendengar setia CTC.fm, tak kira di mana jua anda berada. Kepada penonton-penonton yang ada pada malam ini, thank you, terima kasih atas perhatian anda. Pastinya anda sedang menanti-nantikan apakah pencerahan, penjelasan, perkongsian ilmu, tip, semualah ya untuk bersama-sama kita menajamkan yang meminati BBMA ni, sebab dia bukan sangat mudah, bukan sangat payah. Dia ala-ala tapi itulah, nanti kita saya akan terus memberikan peluang. Saya akan bacakan komen-komen anda untuk pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelaskan lagi apa yang anda tidak faham. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa singgah ke channel YouTube kami CTC.fm. Dekat situ punyalah banyak segmen daripada yang pertama sampai 153. So kalau dah pergi subscribe, jangan lupalah. Notis pun bagus, sebab setiap kali yang baru kita upload, Boboy upload, dia akan berbunyi dekat anda, ting ting. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan, sekali lagi saya di sini, saya Boboy, pihak CTC mengucapkan ribuan terima kasih lah. Setiap Selasa peneman tak miss Yong Tafu Anur ni, dia bukan saja sedap, dia ada sedap. Dia bukan saja sedap, tapi cara pembuatan dan juga packaging dia yes. Okey, selalu saya tak buka. Tapi hari ni saya nak buka. Jadi orang tanya macam mana dia letak kuah tu. Okey, kat sini isi dia. Kemudian dia ada kacang, dia ada sambal merah dan juga kuah Yong Tafu, semua masing-masing. Yes. Faham Nanti takut dia terkejut pula, tuang kuah terus ke? Kalau anda rasa sekali, anda akan pergi ke Kajang tu selalu. Kat mana cikgu? Prima Saujana Kajang Petronas. Okey. Terima kasih Azran Aziz. Semoga perniagaan anda akan terus Allah berikan rezeki. Amin. Baik, bila lagi nak bantu BMF? Siapa kawan-kawan? Okey, baik, saya mulakan dengan komen daripada Nizak Pawan. Salam merdeka untuk Pak Su dan Cikgu Aslan. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. MHW H4GUGJ semalam dah naik. Tadi best gila MHW. Daripada Pantai Timur, best gila dia kata. Dia FTT tu. FTT full time. Full time trader. Hairudin Jaini, Assalamualaikum dan juga selamat malam untuk DJ Pak Su, Cikgu Aslan yang handsome, Boboy yang steady. Semoga ceria dan berada dalam keadaan sihat selalu hendaknya. Cikgu, analisa gol Perlis. Perlis ke Pelis? Huru hara pula. Okey, tak ada masalah. Muhammad Amarul Azhar Sunyi, Assalamualaikum Sifu, moga sihat selalu. Boleh komen chat kelapa sawit InsyaAllah. Salam Cikgu Azlan dan juga DJ Pasu, happy selalu daripada Abdul Aziz and Andi ni soalan dia saya suka, tapi nanti saya ajukannya. Andy, terima kasih. Kemudian Banjar Efek, Assalamualaikum Cikgu Azlan, DJ Pasu, semoga beroleh kesihatan yang baik hendaknya. Amin. Airil Akmal, Assalam Cikgu, DJ Pasu, Boboy, semua sihat ceria selalu. Boboy, orang tanya khabar boy. Amin. Itu dia. Okey, kita ada cucu pokleh. Hari ni saya upload gambar cikgu dengan cucu pokleh. Pokleh sekali. Apa khabar cucu pokleh? Toke mas tu. Encik Ahmad, Assalamualaikum Abang DJ dan juga cikgu. Buka bicara DJ Pak Su. Langsung ucapan Cikgu Haslan. Menuntut ilmu hendaklah berguru, moga berkekalan menjadi pedoman. Wah, kau pantun Bagus Encik Ahmad. Macam cerita Pramli pula. Assalamualaikum Cikgu Azlan dan juga DJ Basu daripada Firdaus Azimi. Kemudian kita ada Firdaus Muhammad. Banyak nama Firdaus ni. Firdaus Muhammad Saleh, salam DJ Paksu dan Cik Gulan. Terima kasih. Muflihul Faizin, Assalamualaikum. Pantun cikgu insya-Allah, tak lupa. One Effect, manfaat pada semua rakan kita, semoga sihat terus perjuangan yang belum selesai ini. Sentiasa, dia memang tak pernah selesai pun. Fitri Hakim, terima kasih Fitri.
Nur Azmi Narullah ni dia sentiasalah. Okey, DJ Pak Su, boy, terima kasih. Siapa ni? Terjah Syah. Assalamualaikum Abang DJ, selamat malam, selamat bersiaran. Thank you. Pak Su dah mandi ke? Tak pernah tanya. Macam dia bau je. Kau jangan buat hal. Okey, salam cikgu dan juga DJ Pak Su, semoga sihat selalu daripada Muhammad Faizi. Assalamualaikum Cikgu Azlan dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zulkifli. Okey, assalamualaikum sekali semua, bagi salam. Sihat-sihat je Cikgu Lan. Okey, baik. Dah hari ni saya dapat baca habis yang dia. Ni dah cukup. Saya nak tumpukan dekat cikgu sebab cikgu ada benda menarik yang hendak dikongsikan. Dan benda menarik tu salah satunya ada daripada permintaan komen kita. So, saya dengar ada 2 perkara yang menarik sebelum kita bermula. Okey, terima kasih Pak Su. Terima kasih Boy, terima kasih CCC FM. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tuan-tuan semua. Apa khabar? Semoga sentiasa dirahmati Allah, diberikan kesihatan, dipermudahkan rezeki dalam segala bentuk keadaan apa saja. Moga kita sentiasa positif. Jauhkan KIV kan, tepikan semua benda-benda yang negatif tuan-tuan. Umur kita ni pendek, tak lama. Jadi kita kena happy-happy lah kan? Yang penting hidup kita memberi manfaat pada orang lah. Tak banyak pun, sikit pun jadilah. Okey, macam biasalah kan, mengail gelama di hujung kuala hingga terlena tibanya senja. USD yang lemah telah bermula. Setiap minggu pasti teruja. Dia bila dah teruja setiap minggu tu, berita baiklah untuk anda semua. Berita baik untuk anda semua. Jangan risau. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Sebelum tu cikgu, pantun kita pun dah. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada cikgu. Hari ni dia sponsor makan malam kita, Mac Cafe dan juga burger apa cikgu? Burger tadi burger apa? Saya tu burger apa tadi? Okay. Terima kasih cikgu. Belikan McDonald untuk saya dan untuk Boboy. Sama-sama kita. Okey, saya doakan semoga cikgu murah rezeki lah. Thank you. Baik, kita teruskan cikgu. Okey, tuan-tuan, saya sentiasa berborak dengan kawan-kawan, dengan Pak Su, dengan Boboy, dengan ramai lagi. Sebab kita trader tuan-tuan, advantage ataupun apa yang kita ada yang orang lain tak ada adalah kita mampu untuk nak melihat pergerakan market semasa. Okey, betul. Sebelum keluarnya news besar-besar tentang kenaikan emas, tentang apa saja berlaku, ekonomi kita dah boleh baca daripada candle. So kita dah dapat jangka, kita dah dapat tips awal sebenarnya. Jadi kita boleh nampak apa yang mungkin berlaku. Jadi semalam saya tertarik sebab semalam saya bangun pagi dalam pukul 3 pagi selepas melayan baby saya yang kita nak tidur. Saya sedar pukul 3 pagi dan saya tengok balik video. Saya tengok video yang semalam lah Dr. Nanim, dan dia ada nyebut perkataan yang dulu saya biasa cerita tapi dah lama saya senyap. Perkataan dia adalah kalis inflasi. Tuan-tuan, kalis inflasi, dan apa yang dirujukkan, yang digunakan sebagai benchmark adalah emas. Adalah emas. Dan tuan-tuan, apa yang ternampak di depan ni, saya menggunakan TradingView. Dan tuan-tuan, kenapa TradingView? Pandangan peribadi saya adalah apabila saya nak melihat apa saja market setakat ni, apa saya tergerak terfikir saya nak tengok dari segi instrumen-instrumen yang ada di Malaysia atau di luar Malaysia, saham, komoditi, indeks, kripto, anything tuan-tuan, saya cari dekat TradingView, dia ada. Itu yang saya suka tu. Walaupun saya tak mahir sangat nak guna, tapi saya nak tengok candle. Saya nak tengok apa cerita dia. Jadi bila saya tengok tuan-tuan, yang bagusnya adalah bila saya pergi TradingView, bila saya nak mencari kefahaman untuk kalis inflasi ni Pak Su, saya tengok pada chart gold. Dia ada pula gold berbanding MYR dalam bentuk gram. Itu yang best tu. Gold berbanding MYR bagi setiap gram. Which is kalau ke MT4 tak jumpa benda ni. Memang tak jumpa. Jadi saya tengok, menarik ni. Bukan apa tuan-tuan, ni untuk kita punya rujukan. Sebab kita nak melihat inflasi ataupun senang ceritalah, tahun 80 Pak Su, 80 saya berada di camp Lok Kawi Sabah dah jam 4. Zaman tu Lok Kawi Sabah. On tour saya dia askar, jadi kita duduk di camp Lok Kawi di Lok Kawi sana. So
Pada ketika tu Pak Su, tahun 1980, kalau katakan saya rujuk balik dekat tuan-tuan, saya buka kat sini Saya buka kat sini, ini adalah sebenarnya chart gold gold. Dan kalau saya rujuk ni tuan-tuan, pada sekitar saya ambil dalam sekitar 80 lah kan. Harga emas tuan-tuan pada Januari 1980 adalah pada sekitar paling tinggi adalah RM61. Ini bagi 1 gram. Lepas tu pada tahun 80, kita ambil nombor bulat senang lah. Kita ambil 1 gram RM60. baik. Okey. Jadi tahun 80, tahun 90, tahun 2000, 2010, 2020 Pak Su, dah 40 tahun. Kalau berat emas tu 1 gram dulu, 40 tahun lepas 1 gram, sekarang pun masih 1 gram juga. Sama dia tak je. ubah. Tetapi Pak Su, nilai 1 gram pada ketika 1980 tuan-tuan cuma RM60. Tapi hari ni Pak Su, nilai dia telah mencecah hingga ke paras 280. Kalau Nampak tak? Kalau swing daripada tahun 80 sampai sekarang. Maksud saya tuan-tuan adalah, masuk kali inflasi itu adalah, Ya, kalau tuan-tuan meletakkan, kalau tuan-tuan ada RM60 pada ketika tu beli 1 gram emas tahun 1980, RM60, sekarang dia dah jadi RM280. 28. Yes. Okey. Maksudnya, kalau dulu Pak Su, kalau Pak Su simpan duit dalam bentuk ringgit di bank, RM60, adakah dia akan jadi 280 hari sekarang? Tak, dia makin jatuh. Tetapi bila kita letakkan atau kita tukarkan tuan-tuan, ringgit kepada emas, dan tempoh 40 tahun ni fakta, 40 tahun dia naik hampir 5 kali ganda. Jadi kita boleh nampak bahawa inflasinya, kalau kita menggunakan gold sebagai benchmark lah, 5 kali ganda inflasi berlaku. Maknanya duit kita lemah berbanding emas 5 kali ganda, berbanding lemah. Dan sekarang tuan-tuan, untuk mendapatkan 1 gram, kalau ikut chart ni, sekitar 280. Jadi tuan-tuan, itu yang saya katakan, apabila kita ada suatu cash yang tidak digunakan untuk jangka panjang, why not sebagai cadangan, tuan-tuan tukarkan kepada emas. Tukar maksudnya tuan-tuan beli emas. Jadi sekarang katakan ikut nombor sini 280, sebab saya tahu ada kedai dia dah start dengan RM300. Betul. Katakanlah RM300. Tuan-tuan, ada yang bertanya, "Bang, RM300 ni mahal lah." Tak mahal. 40 tahun lepas RM60 mahal. Betul. Sekarang dah jadi berapa? Dah jadi 280. Jadi kalau hari ni 280 Pak Su, dalam tempoh masa 5 ke 10 tahun, mungkin dia naik double atau triple. Jadi 280 murah. Dan tuan-tuan, satu lagi, sekarang USD dalam keadaan lemah. Seperti pantun saya kata. Apa yang saya kata dalam pantun tu, apa yang saya nak cerita lah, yang USD sekarang sememangnya dalam keadaan lemah dan dijangka terus lemah. Nanti saya akan cerita tentang chart indeks USD. Satu lagi, peluang tuan-tuan. Satu, bila USD lemah, peluang pertama adalah tuan-tuan boleh mencari peluang untuk nak membeli gold ataupun perak atau silver. Dua benda tu. Okey. Dan satu lagi yang saya nak kongsikan adalah benda yang ataupun item yang dulu saya pernah berkongsi sekitar 2017, dan sekarang saya kongsikan sekali lagi setelah hampir 3 tahun, sebab dia memberikan satu pergerakan-pergerakan yang mampu untuk kita menjana income. Iaitu cryptocurrency. Dan satu benda tuan-tuan yang saya seronok saya nak kongsikan adalah tuan-tuan, kripto ni di Malaysia sekarang, kita semakin lama semakin mudah untuk kita nak membuat belian dan jualan, sebab kita ada satu platform nama dia Luno. Tuan-tuan, Luno pada 2019, saya tengok belum berapa, telah pun mendapat green light daripada Security Commission untuk menjalankan operasinya. Jadi tak ada isu lah untuk kita nak berjual beli di Luno. Dan apa yang Luno tuan-tuan, Luno offer pada kita setakat ni adalah 4 jenis cryptocurrency, iaitu Bitcoin, Ethereum, Ripple dan Litecoin. Ini tuan-tuan, umpama Pak Zu, macam kita beli saham. Baik. Contohnya macam sekarang, harga di antara 4 kripto ni yang ditawarkan untuk Luno di Malaysia ni, ada 4, dan yang paling rendah nilai dalam RM per unit adalah Ripple. Sekarang ni tuan-tuan, RM1.18.
goodbye. Dan kalau USD sekitar dalam 28, mungkin 25 sen. Ini harga yang saya beli pada ketika tahun 2017 dan dia naik tuan-tuan sehingga $3. 10 kali ganda dia naik. Jadi tuan-tuan, siapa dah biasa trade dia dah tahu dah. Apabila market telah membuat satu new high, dia dah ada sejarah. Ketika 2017 tuan-tuan, dia tak ada sejarah. Dia tak tahu berapa tinggi dia boleh pergi. Dan dia naik sehingga sekitar $3 dan dia jatuh kembali mencari harga terendah. Sekarang tuan-tuan sekitar 27 sen USD. MIR dengan RM1.18 is goodbye. Ini tuan-tuan adalah untuk simpanan jangka panjang lah pada saya. At least simpan 6 bulan ke setahun. Ini perjalanan dia. Sebab kita nampak yang USD dah semakin lemah. Dan yang kedua mahal adalah Litecoin. Satu Litecoin MYR RM250 dan diikuti dengan Ethereum. Satu Ethereum 1640 dan yang paling mahal sekali dah tentunya Bitcoin. Satu Bitcoin tuan-tuan pada ketika ni harga semasa 48,584 sebiji kereta. Tuan-tuan ada bertanya, mahal sangatlah 48,000. Mana ada duit? Tuan-tuan, ini adalah cryptocurrency 100% digital. Dia tak ada fiat, dia bukan fiat money. Fiat money dia duit kertas dan kita boleh nampak digital juga, kita mix mana fiat money dan digital. Tapi yang ni adalah purely digital. Jadi bila dia tulis 48,584 bukan bermaksud kita kena beli dengan jumlah 48,000. Okay. Tuan-tuan ada RM100, ada RM200, tak ada masalah. Beli dengan RM100 dia akan bagi 0.000 something lah. Nilai semasa dia ambil. Jadi itu yang kita boleh simpanan. Jadi apa yang saya cadangkan tuan-tuan boleh menjadikan tadi emas, perak dah tentu, menjadikan kripto ni tuan salah satu portfolio masing-masing. Maksud portfolio adalah mungkin tuan-tuan ada satu jumlah tertentu, mungkin daripada jumlah tersebut ambillah katakan 1,000, 10% atau max 20% sebagai contoh, gunakan untuk kita nak invest kepada cryptocurrency. Baik. Jadi kita harus mempelbagaikan kita punya portfolio. Nama portfolio. Penting tu Basu. Okay, bagi pandangan cikgu Bitcoin dengan yang tiga lagi ni lah. Ya. Untuk jangka masa panjang dalam tempoh yang orang kata masak ranum. Okey. Berapa lama? Dia Basu, dia ni tak ada ranum sebenarnya. Pergerakan kripto ni tuan-tuan. Dia kalau naik dia terus naik. Nanti kita suka kita nak mendapatkan kepastian di mana hujungnya, sebab kenaikan atau penurunan ni Basu adalah berdasarkan kepada turun naiknya USD. Kunci dia kat USD. Tu yang saya nak cerita USD. Baik. Dia punya tuan-tuan nak tahu kunci dia, master key dia, indeks USD. Tu cerita dia. Jadi segala-galanya yang saya cerita ni tu sebab tajuk dia ada kena-mena tentang indeks USD. Jadi bila kita dah nampak gold, kita dah nampak silver, ni dan dari segi fizikal belum chart lagi dan cryptocurrency Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin. Sekarang kita tengok pula yang seterusnya, apa pula yang diceritakan oleh indeks USD yang menjadi titik tolak pergerakan currency yang lain. Sebab tuan-tuan, indeks USD ni merupakan suatu currency, USD lah, so currency yang mana didagangkan lebih 50%. Sekarang pasal satu hari dagangan dah melebihi 6 trilion USD. Besar. Okey, jadi bila sangat besar tu, sangat besar. Jadi kalau katakan saya nak rujuk di sini, saya pergi kepada DXY. Okey. Tuan-tuan, apa yang kita nampak tuan-tuan kat sini, pada bacaan monthly telah pun ada suatu candle yang jelas, nama dia candle momentum sell. Ni jelas besar, orang kata besar bagak lah kat sini besar. Ni tuan-tuan, merah menyala ni nama dia momentum sell. Dia bagi tahu bahawa aku nak jatuh ni. Perjalanan tuan-tuan, pasal nampak dia punya body candle ni kan, 3 merah berjahang kata. Ni tanda-tanda untuk lemah dan terus lemah. Dan kalau kita kecilkan time frame daripada monthly, kita pergi kepada weekly Basu. Tuan-tuan semua pergi kepada weekly,
Apa kita nampak? Minggu ni tuan-tuan, ni yang best. Tuan-tuan, di sini ada satu bentuk, ada satu signal nama dia arah kukuh sel. Kemudian diikuti dengan re-entry sel. Dia dah macam dalam buku dah pasal benda ni. Itulah. Arah kukuh, re-entry, momentum, dan selepas momentum tuan-tuan, re-entry. Tu sebab siapa trade menggunakan BBMA, dia dah boleh jangka what next. Sebab bila ada momentum, akan ada re-entry. Jadi kita tahu tuan-tuan, minggu ni kita menunggu peluang-peluang untuk re-entry untuk indeks USD. Jadi bila ada re-entry untuk indeks USD, ia akan memberi impact juga re-entry kepada Euro USD, EU, GBP USD, GU, dan semua pair yang ada USD. Jadi kita tengok mana-mana bentuk yang ada persamaan, itulah yang kita boleh trade dengan selesa. Sebab tu saya memilih pair seperti EU, seperti UCHF, seperti GU, seperti UCAD, sebab masing-masing memberikan bacaan yang hampir sama dengan indeks USD. Saya nak trade tuan-tuan, bukan saya nak trade GJ, bukan saya nak trade EU, bukan saya nak trade GU. Saya nak trade suatu pair yang mudah untuk nak kita menjana income. Itu je. Itu paling mustahil. Itu paling mustahil. Kalau katakan saya kata EU tapi itu EU tu pening kepala, saya tak ambil EU. Saya ambil yang benda yang mudah Banyak pair lain. Benda yang mudah adalah benda yang sama dengan bentuk atau perjalanan indeks USD, dan yang paling ketara adalah EU. Jadi tuan-tuan, bila kita nampak di indeks USD di weekly ada macam momentum sell dan re-entry sell, lepas tu bila kita rujuk pada pair EU, tuan-tuan akan nampak, pasal akan nampak dia terbalik. Terbalik apa? Saya pergi kepada EU, pasal akan nampak dia tengah naik. Mak blur saya ada entry buy sebenarnya. baru nak belajar yang biru. Okey, pasal tengok kat sini. Saya besarkan kotak ni sekejap. Okey. Pasal nampak di sini dia naik. Ni naik. Dan di sini pasal nampak ada candle berada dekat dalam ni kan. Ini nama dia candle momentum buy, dan ini adalah re-entry buy. Dan dia terbalik dengan sini. Dia jatuh. Ni momentum sell, ini re-entry sell. Jadi yang ni pula momentum buy, re-entry buy. Timing dia tuan-tuan sama. Satu sell, satu buy. Bagi orang yang mungkin masih baru tentang currency, tuan-tuan, pair yang sangat rapat, sangat terkesan, sangat mudah impact dengan indeks USD adalah EU. Mudah. Memang bentuk dia saling tak tumpah, tapi terbalik. Tapi terbalik. Kalau satu buat re-entry buy, satu buat re-entry sell. Bentuk-bentuk tu. Jadi tuan-tuan, bila kita nampak di EU dalam bentuk re-entry buy, bermaksud minggu ni atau minggu-minggu yang mendatang kita fokus untuk peluang-peluang buy. Ada yang bertanya, bang, boleh tak kalau saya sell? Boleh. Tetapi tuan-tuan, bila tuan-tuan dah nampak pergerakan weekly itu membawa perjalanan berbulan-bulan dia naik, kita cuba sell, bermaksud kita melawan arus. Kita cuba menongkak arus. Apa akan jadi lepas tu kalau kita cuba melawan arus? Cuba katakan ombak yang besar datang ke pantai, jadi kemudian pergi ke laut, kita cuba melawan pergerakan tu, kita akan janam. Karam di lautan. Terdampar di lautan. Jadi tuan-tuan, bila kita nampak di weekly ni bacaan re-entry buy weekly, buy, entry yang terbaik tuan-tuan adalah buy. Macam mana sekalipun ikut trend. Ni maksudnya trend is your friend. Kena ikut apa trend bagi tahu. Tapi kalau kita kata, bang, ini re-entry by weekly, satu minggu satu candle, takkan dia tak jatuh, saya nak sell. Tak salah. Tapi tuan-tuan, kita tak tahu candle yang mana dalam satu hari tu akan menyebabkan kita MC. Sebab apa? Sebab kita cuba melawan. Ni masalahnya. Why not kita bersabar, ataupun kita masuk entry dengan volume yang kecil-kecil, dengan buy, dan kita bersabar bertahan. InsyaAllah adalah tu nanti. Adalah tu nanti. Sebab tuan-tuan, saya ambil contoh kat bawah ni, kat sini kan, dekat ini weekly. Baik. Ni dia naik. Ni ada macam momentum buy, tapi candle macam jelas tak jelas yalah. Tapi kita nampak ni momentum, dan ni re-entry.
Tuan-tuan, untuk dia membentuk nak naik, bentuk di sini, satu, dia ada 2 candle merah, 2 minggu dia jatuh kat sini. Okay. Dan di sini baru ada bentuk nak naik. Jadi ketika nak naik tuan-tuan, kita nampak ini re-entry buy. Kita ikut perjalanan dia dan kita bertahan. Dengan cara tu tuan-tuan, berdasarkan kepada pergerakan pip ni, jarak dia dah lebih 600 pip. Itu cara yang paling selamat. Kita kalau entry selalu tuan-tuan, kadang-kadang kita bukan apa, seronok. Mula-mula kita profit. Betul, tak salah tuan-tuan. Memang itu lumrah. Kalau siapa beritahu saya, bang, saya untung minggu ni bang, lepas tu minggu depan untung lagi, saya tak ada masalah. Sebab saya tahu lepas tu dia akan MC. Sebab apa maksud? Sebab tuan-tuan, manusia ni ada satu rasa yang sama. Saya ada, Pak Saudara semua ada, iaitu perasaan tamak. Dan bila tamak, Ben halover, dia MC lah. Bukan apa, ketika dia profit tu tuan-tuan, dia masuk volume 0.01, 0.01, 0.01. Kemudian dia profit kali kedua, dia 0.02, 0.02. Tuan-tuan, bila 2 kali profit, hati tu tuan-tuan, dia punya confident level akan okey, takkan aku tak boleh 0.1. Takkan tu pasal dia punya takkan tu, alamak, market re-entry buy weekly, takkan tak ada sell. Okey, aku sell 0.1. Turun, alah, aku profit dah 2 kali, takkan tak boleh profit. Dia pun lelap, buka mata, MC. Tuan, itulah dia manusia. Itu masalah. Itulah yang pernah saya buat sebab saya tak tahu. Jadi bila saya dah tahu, saya cerita dengan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sama ada nak follow atau tidak, terpulang tentang masing-masing. Tapi itulah pengalaman. Kalau tuan-tuan tanya siapa saja yang dah lama, memang macam tu cerita dia. Sekali okey, 2 kali level dah naik. Sebab saya sendiri pernah mengalami keadaan di mana saya tak kerti baca trend, tapi entry memang kebetulan cantik, boleh mendapat profit dalam masa seminggu 1000%. Masuk. Jadi confident gila kan. Okay. Minggu depan kosong telur. So dia kata, penatlah aku trade je. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Tamak banyak. Okey, itu satu tuan-tuan. Mahal pengalaman cikgu ni. So, weekly kita nampak bacaan dari entry buy. Jadi bentuk tuan-tuan yang selalu saya ceritakan, saya selalu kongsikan tuan-tuan, apabila muncul bentuk re-entry buy di weekly, cuba lihat di daily. Tuan-tuan akan selalu nampak perkara yang selalu berlaku adalah tuan-tuan akan nampak EMA 50 di daily akan berada di luar low BB. Pada ketika ni candle ni tuan-tuan dah tahu dah, ini candle nak retrace ni, ini nak retrace. Dan zone yang terbaik untuk kita buy, dan tentunya paksa kalau kita nak buy pada harga yang rendah, bukan harga yang tinggi. Jadi itu sebab saya cadangkan tuan-tuan untuk mencari entry di mana? Pergi di daily, di antara garisan mid BB hingga ke low BB. Inilah zone-zone untuk kita nak mendapatkan entry buy yang terbaik. Kenapa? Sebab bila muncul re-entry buy di weekly daripada Sphere multi time frame, muncul re-entry buy di weekly, maka di daily adalah market hilang volume buy. Inilah zone di daily market hilang volume buy, iaitu candle di antara mid dengan low. Dan untuk nak validkan betul perjalanan re-entry buy di weekly tuan-tuan, kita perlukan apa? Kita perlukan satu signal yang kuat di time frame 4 jam, iaitu momentum buy di H4. Tuan-tuan nampak momentum buy. Setakat sekarang tuan-tuan, masih belum lagi ada sebarang bacaan momentum buy di 4 jam menyatakan bahawa re-entry buy di weekly, market hilang volume buy di H4, di daily masih belum valid. Itu penting. Ramai yang kata, bang, ini MHP betul ke? Dia tak tengok habis. Maksud saya adalah dia kena ada SOP dia 3 ni. Bila berlaku re-entry di weekly, di daily market hilang volume, ramai stop kat situ. Dia tak habis. Habisnya adalah di 4 jam mesti ada. Wajib ada momentum buy di H4. Itu memang baru dia SOP dia. Itu SOP dia. Okey. Sebab ramai orang suka ikut separuh lah. Dia tengok, cukup. Dia pantang tengok, re-entry buy MHV pump, dia nampak MHV, dia pun balon. Kau dia balon. Dia balon-balon lepas tu, candle pun jatuh sampai kat low BB baru naik. Dia dah balon lock gajah kat sini. Dia tak nampak ruang ni banyak lagi ni. Kawan tu pun terkejut kat sampai low BB. Sebab tuan-tuan, low BB di daily adalah kawasan 5-10 low di weekly.
Tu cerita dia. Jadi kena tengok jugalah mesti, Expo ni. Mesti. Dan H4 ni tuan-tuan, bila muncul momentum, barulah kita rasa okey, selama ni penantian aku dah berbaloi. Dah jalan. Dia dah bagi, okey, aku nak jalan. Selagi tuan-tuan dia main yoyo tuan-tuan, kalau kita nak tahu Pak Su, berdebau. kalau kita nak tahu macam agak-agak bila dia nak naik, sebenarnya di time frame weekly kita nak lihat bila nak naik, sukar sebab dia cuma satu candle seminggu. Tapi kalau kita pergi kepada daily tuan-tuan, kita tengok Pak Su boleh nampak, tengok bagi contoh. Candle ni top BB dia naik, dia kuncup ke bawah. Nampak tak? Low BB naik, dia kuncup ke atas. Lepas tu nampak garisan hitam ni, dia flat, atas bawah dia flat, agak mendatar. Itu tandanya market sedang buat sideway. Bila buat sideway, bermaksud di situlah kita nampak kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia jatuh. Kita fikir mana pula kau nak pergi ni? Jawapan dia tuan-tuan di time frame besar. Sebab time frame besar di weekly ada bacaan re-entry buy. Jadi di sini bila kita nampak, bila kita tuan-tuan, bila pening je, kau nak pergi mana ni? Besarkan time frame, tuan-tuan akan nampak perjalanan dia. Jadi bila dah nampak perjalanan re-entry buy weekly, jadi terbaik buy adalah di kawasan market dalam volume. Di sinilah kita entry dan bertahan. Dan kalau boleh, janganlah letak lot gajah. Kan. Tuan-tuan, bila lot gajah tuan MC rugi sebab dia naik sampai beratus-ratus pip. Betul. Kalau nak buat lot gajah sekalipun tak tahan kan, banyak kalau account. Ada account yang okey, yang risiko rendah, terkawal. Satu lagi nak lot gajah ikut hati masing-masing tu. Yang lot gajah tu modal tu ciput cukup lah. Asing kan lah. Asing. Yang account perang ni asing lah. Kenapa tuan-tuan? Kita kan manusia sama. Kita nak masuk, aku nak masuk. Tapi asing kan, at least kalau lah MC yang ekor lot gajah tu, ekor yang maknanya low risk tu masih dapat. Ada juga. Ada juga. Tu penting tuan-tuan, sebab kalau dah terlepas, dia macam pergi tak kembali. Tu lah itu yang itu yang alamak melepas aku. Jadi tuan-tuan, sekarang kita dah nampak benda yang sama. Lepas tu kita nampak MA50 keluar pada low BB, sama macam ni juga. Cuma di sini MA50 keluar dan masuk dalam BB. Nampak dia masuk dalam BB, kena terbang. Ini belum lagi nampak tak garisan MA50 tuan-tuan, dia masih berjarak dengan low BB. Betul. Bermaksud kita boleh jangkakan tuan-tuan, ini candle daily tau. Satu minggu ada 5 candle daily. Hari Isnin semalam candle, hari Selasa hari ni, kita ada Rabu, kita ada Khamis, kita ada Jumaat. Most likely the whole week kita akan nampak yoyo, turun naik. Itu yang tak sabar tu. Bila tak sabar tuan-tuan, baru je biru TP. Minggu depan dia terbang. Kalaulah aku tak TP, kan best. Jadi tuan-tuan lihat tampil besar, keyakinan tu juga. Itu yang buat kita, macam yalah, dia nak TP awal cakap ni kalau dia buat reverse ke apa, baik aku TP dulu. Itu sebab tuan-tuan, keyakinan ni datang daripada apa? Daripada pengalaman. Saya tak boleh bagi keyakinan pada tuan-tuan, tak boleh. Saya bercakap tuan-tuan buat sekian-sekian, tuan-tuan buat, tuan-tuan rasa. Macam kita minum air malam ni, lepas tu saya kata air ni, air cappuccino ni sedap. Mungkin lepas tu tak pernah rasa. Saya kata sedap, lepas tu pun sedap. Saya bagi lepas tu, saya rasa, oh ni rasa dia, tahu. Jadi tak boleh dengar kata kena bertahan ni. Macam mana Kena buat, kena rasa, baru tahu. Koyang baru tahu dia macam mana. Bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Okey, so sebelum saya nak pergi kepada goal yang soalan tadi tu, saya nak menjawab soalan tentang, ada yang bertanya pasal REE. Ya. Arbitrary. Ni REE tu ada re-entry, extreme. Okey. Ni daripada Andi. Lepas tu REM. Re-entry, extreme MHV. Okey tuan-tuan, macam ni sebenarnya. Yang tu sebenarnya datang daripada cikgu saya, Cikgu Rohi. Sebenarnya tuan-tuan, dalam trading ni dia tengok cara kita memandang market. Cikgu Rohi adalah scalpers. Jadi dia really particular. Dia nampak dekat daily ada re-entry, dekat katakan kita ambil re-entry di daily. Lepas tu dia 4 jam akan ada MHV. Full structure-nya ada di mana? Di H1. Jadi dia nampak bentuk-bentuk macam ni. Saya tuan-tuan, saya akan fokus hanya kepada re-entry
dan juga market dalam volume. Sebab saya nak perjalanan daripada 5-10 high di daily kepada 5-10 low di daily. Itu perjalanan dia. Dan untuk nak memvalidkan perjalanan di antara 5-10 high di daily ke 5-10 low di daily adalah momentum di H1. Okey. Itu cerita dia. Mana ada perbezaan di antara scalper dan juga swing. Ya, sebab cara memandang. Cara memandang lah. Benda tu sama saja. Macam kita pandang, saya pandang botol di depan. Lepas tu pandang botol pergi pada atas. Tapi pandang botol juga. Okey. Jadi tuan-tuan, dia masalah sebab kita belum cukup untuk nak buat homework. Bila kita cukup homework, kita akan nampak, dia pandang benda yang sama, cuma cara sudut memandang tu berbeza. Saya bagi logik saja. Bila kita mengatakan bahawa re-entry, tuan-tuan, re-entry ni muncul contohnya di hampir summit daily, bermaksud candle dalam bentuk yang normal, bentuk yang biasa. Re-entry adalah bila candle menyentuh garisan 5-10 high. Baik. Sebenarnya tak setiap kali akan berlaku, tapi kita ambil yang benda yang mudah lah. Okay, 5-10 high. Kemudian kita dapat market long volume. Tuan-tuan, ketika market long volume di 4 jam, ada ketikanya ada extreme sell, kemudian market long volume. Ada ketikanya tak ada extreme sell di H4 tu. Ini reality benda ni market. Tuan-tuan, ketika BMA ni Tuan Omar buat sekitar 2008, saya kenal dalam 2014. Masa tu tak ada isu-isu besar macam sekarang COVID-19. Tuan-tuan, market ni dinamik kena ingat, ilmu yang kita gunakan adalah sebagai panduan kita mana nak pergi. Tapi kita kena faham bahawa di depan tu dah market. Market tak dengar cakap ni semua. Market tak dengar cakap BMA. Market tak dengar cakap apa ilmu sekalipun. Dia jalan je. Cuma BMA menggunakan struktur yang ada, menggunakan perjalanan 5 candle, menggunakan perjalanan 10 candle, menggunakan perjalanan 20 candle, menggunakan perjalanan 50 candle, ada 8 garisan. Dari situ kita buat mapping. Macam mana kita nak baca dengan market yang dinamik ni? Dulu tak ada COVID-19. Sekarang ada COVID-19. Dulu banyak ekstrim. Sekarang tak ada ekstrim. Macam mana tuan-tuan, di situ kita kena ada skill bagaimana kita nak adapt ilmu yang kita ada dengan market yang sentiasa berubah-ubah. Skill tu. Wow. Bukan benda mudah, tapi sangat menarik, sangat mencabar. Baik, diharapkan Andi Nur Aman Shah daripada Jawa Barat ya. Baik, tak ada persoalan yang baik Jo. Jadi yang ada sekarang ni satu tadi GU, sekarang NU. Tadi ada minta Perlis gol. Yang Perlis tu apa? Gol Gol. Cikgu ingat, saya pula yang terlupa. Sebab dia kata Perlis. Asal okey, kita pergi gol dulu. Tu gol. Okey tuan-tuan. Gol satu perkara yang tuan-tuan kena faham, kena tahu, kena terima. Sememangnya gol sekarang menjadi rebutan orang, menjadi perhatian ramai. Kalau kita trade di chart, iaitu ni CFD tuan-tuan, pergerakan harian dia ratusan pip satu hari. Jadi tuan-tuan, bila ratusan pip, tuan-tuan boleh untung ratus pip, tuan-tuan boleh MC hari tu juga. Jadi tuan-tuan, high risk high gain. Jadi sebelum kita nak trade gold, kita dengar kata gold lah boleh profit banyak, kita study dulu, adakah kita ni sesuai dengan pergerakan kena gold. Yes, kita nampak macam kat sini tuan-tuan, saya besarkan kat sini saya besarkan sini, saya letak okey. Betul, kita nampak ni, lepas tu alamak, sebatang macam biasa sebatang ni kan. Ni, ni macam okey, biru ni kan, sebatang macam biasa je. Tapi tuan-tuan, cuba kira dia punya yang terendah kepada tertinggi. Lepas tu 2,300 pip. 2,000 betul. 2,300. Candle monthly 2,000 pip. Gila. Tuan-tuan, dengan 2,000 pip memang ada orang profit gila-gila dan ramai yang akan loss. Jadi fikir balik. Jangan terlalu terpengaruh dengan benda laju ni. Fikir balik. Aku trade nak apa Aku trade nak trade gold ke aku nak apa? Aku nak profit. Bila nak profit, aku nak ambil profit yang cara yang paling mudah, yang risiko paling rendah, ataupun risiko yang kita boleh bertahan. Tapi bila kita dah boleh bertahan tuan-tuan, kita boleh naikkan volume sikit. Dengan gold tersilap langkah, tuan-tuan kena terima sapu tuan-tuan kena terima, silap langkah boleh terkena. Boleh terkena. Saya ada ekor kecil-kecil,
Macam contoh $100, $200. Sekali jalan tuan, dia ngap habis $200 saya. Ngap gitu je. Saya tengok, cepat dia pergi. So, saya nampak bentuk dia. Jadi bila saya sendiri kita nampak bentuk macam ni, saya dah tak banyak fokus dekat goal lah, sebab saya tahu pergerakan dia besar. Dia punya volatile tu, turun naik besar. Jadi naik. apa yang saya nak satu candle yang bila pergerakan dia pergerakan dia, orang kata sempat saya nak bernafas. Sempat saya tidur, saya tengok okey, pergerakan tak besar. Saya relax, saya buat kerja saya buat rutin harian, saya tengok okey, pergerakan kita boleh jangka sedikit demi sedikit. Betul. Bukan celik mata dah MC. Celik mata dah profit gila-gila. Dia macam terkejut. Jadi saya tak mau benda-benda terkejut ni, sebab sukar untuk kita nak ramalkan. Yes, kita suka bila kita profit, tapi bagaimana bila kita loss? Kita akan tertekan waktu tu. Jadi sebaiknya bila kita trade dengan satu pair atau candle yang mana kita mampu untuk jangkakan, dan dia bergerak seperti apa kita jangkakan, dan dia bergerak dalam keadaan lebih tenang, tentram dan aman. Jadi nak trade gold tak ada masalah. Boleh, tapi tuan-tuan kena tahu kemampuan masing-masing. Dan kalau kita rujuk pada candle tuan-tuan kat gold ni, apa yang kita nampak sebenarnya di monthly besar sangat. Okey, pergi kat weekly tuan-tuan, dia masih lagi berada di zone re-entry buy. Dia masih uptrend. Dia masih berada dalam zone re-entry buy di weekly. Tetapi adakah bacaan-bacaan setakat untuk hari ni yang mengatakan dia nak naik? Tuan-tuan, rujuk pada bacaan H4. Tuan-tuan tengok, ada tak sebarang bacaan momentum buy? Jawapannya tak ada. Jadi tidak ada sebarang tanda-tanda di taraf H4 untuk dia nak naik. Untuk nak jatuh tu ada. Jadi kalau kita rujuk di H4, dan kalau kita kecilkan lagi kepada H1 tuan-tuan nampak apa yang ada di H1. Setakat hari ni dia ada bacaan momentum sell. Jadi jatuhan ni masih lagi ada, masih berbaki. Cuma retake besar tuan-tuan, di daily masih belum lagi ada bacaan momentum sell. Tetapi jika muncul momentum sell di daily, maknanya tuan-tuan dia nak jatuh jauh lah. Dia nak jatuh ke mana? Mencari ke monthly 5-10 low. Jadi benda ni kita kena faham sebelum kita nak masuk market, kita kena kaji dulu. Macam saya tuan-tuan, apa yang saya buat, sebelum saya masuk market, saya akan tengok candle daily, saya akan tengok candle weekly, sebatang high and low, berapa jauh dia pergi tertinggi dan terendah pada setiap minggu. Jadi saya nampak kekuatan dia. Kalau gold, katakan saya pergi gold di sini tuan, saya pergi gold di sini. Saya ambil candle weekly yang agak panjang ni, yang merah ni tuan-tuan. Okay, dia punya pergerakan ni seminggu dalam 1,800 pip. Tuan-tuan, 1,800 pip. Itu kalau siapa terkena, memang terkena kau-kau. Besar tuan-tuan, besar. Kalau setakat modal, contoh kalau setakat modal 100, even saya letak 200 pun burn situ je. Saya nak test market, kata sekedap dia habis. Jadi bila saya nampak laju dia macam tu, saya ke IV dulu. Saya cari pair yang mana yang lebih selamat. Sebab kita punya tujuan tuan-tuan bukan nak trade gold. Kita nak profit dengan mudah, dengan tenang, dengan mudah. Itu sebab macam mana pusing pun, bila saya rujuk pada indeks USD, saya kembali kepada pair apa? Pair EU dalam keadaan tenang. Dia tak pergi banyak lepas tu. Kalau katakan ini adalah daily, dan kalau saya rujuk pada daily yang agak panjang merah ni, cuma 125 pip kena daily, acceptable dah, 125 pip. Jadi benda tu boleh jangka, dan sekarang kita nampak jelas yang market sedang dalam keadaan sideways. Kenapa sideways di daily? Candle sideways di daily memberikan bacaan re-entry di taraf lagi besar, iaitu di weekly. Jadi itu bacaan dia, dan kena banyak bersabar. Kalau kita nak tahu, nak mengagak, dia dah naik ke belum? Dah naik ke belum? Tuan-tuan, kecilkan lagi kepada 4 jam. Okey, saya bagi cara nak membaca sekejap tuan-tuan tunjukkan. Okey, lepas tu boleh nampak tak BB ni menguncup. Top BB ni hitam ni, top BB menguncup ke bawah. Betul. Dan ini low BB ni dia menguncup ke atas, dan dia dah flat. Dan lepas tu nampak sekarang dia dah flat. Betul. Jadi tuan-tuan,
ketika top BB ni kembang, di atas, candle berada kat bawah ni, bermaksud dia belum lagi ada kekuatan. Kekuatan maksudnya tuan-tuan adalah nak buat momentum. Kalau nak naik, mau buat momentum buy. Jadi jikalau candle ni Pak Su masih jauh dengan jarak top BB, bagaimana dia nak buat momentum? Itu saya suka BB. Sebab bila candle yang ada ni tuan-tuan Pak Su yang merah ni, dia jauh dengan top BB, bermaksud dia sukar untuk nak buat momentum buy. Bermaksud dia masih lagi dalam keadaan sideways. Jadi saya dah tahu dah, dia tak boleh naik. Tak boleh naik. Tapi tuan-tuan, pada minggu ni saya tandakan daripada garisan ni sampai ke sini. Pasal Allah, sampai ke sini. Apa pula ni? Ni kawasan untuk minggu ni Pasal. Lepas tu dah nampak, tuan-tuan semua dah nampak, top BB dah mula menguncup. Dan jarak top BB dengan candle dah makin dekat. Kau maksud kan? Dah makin dekat. Okay. Berbanding candle merah ni dengan top BB minggu lepas, kan jauh? Jauh sangat tu. Jadi bermaksud minggu ni kita boleh jangkakan untuk munculnya momentum buy di 4 jam. Sebab kita dah nampak jarak di antara top BB dengan candle ni tuan-tuan semakin lama semakin dekat. Jadi in any time, semalam ada 6 candle 4 jam, hari ni pun ada 6 candle 4 jam, besok pun ada 6 candle tuan-tuan. Jadi sepanjang minggu ni ada 6 darab 5, ada 30 candle 4 jam. Dalam 30 candle tuan-tuan, insya-Allah akan ada satu candle yang membuat bacaan momentum buy. Bila? Kita tak tahu. Tapi yang kita tahu adalah dia nak buat. Pasal apa? Pasal top BB ni tuan-tuan semakin lama semakin menguncup, dan jarak top BB dengan candle semakin lama semakin dekat. Dan kita tahu yang akan validkan bacaan re-entry buy di weekly dan market hilang volume buy di daily adalah momentum buy di 4 jam atau di H4. Jadi in any time daripada sekarang membawa sampai Jumaat tuan-tuan, kita menunggu untuk bacaan momentum buy. Jadi apa yang perlu kita buat? Daripada bentuk sekarang ni, kita dah tahu akan muncul bacaan momentum buy sebab re-entry buy di weekly. Bila kita dah tahu, jadi apa yang kita perlu buat untuk nak entry? Satu, tuan-tuan, ni is a solution pakai cadangan. Apa yang kita boleh buat? Kita nak mendapatkan entry, kita kira dulu berapakah jarak pip di antara harga semasa dengan garisan low BB. Ambillah 100 pip. Kenapa low BB? Low BB tuan-tuan di sini adalah kawasan-kawasan yang terendah untuk minggu ni. Dan low BB adalah kawasan support untuk minggu ni. Itu maksud low BB. Dia bukan sekadar letak, tak ada. Itu maksud dia. Jadi kata, bang, boleh tak kalau kena low BB? Soalan tu tuan-tuan biasanya dia punya agak-agak je. Kalau dia faham bahawa garisan low BB ni tuan-tuan adalah merupakan kawasan yang terendah untuk minggu ni, dia dah tahu dah. There is possibility untuk candle selagi belum ada bacaan momentum buy di H4, there is possibility untuk candle bergerak jatuh hingga ke low BB. Bermaksud dia perlu ada sekurang-kurangnya kekuatan 100 pip untuk nak bertahan. Dan kalau tuan-tuan nampak ni 100 pip, 100 pip, janganlah ngam-ngam 100. Buatlah lebih 2 kali ganda ke 3 kali ganda. Penting tuan-tuan. Jadi macam saya. Jadi bila kita dapat bentuk ni, saya confident kalau saya ada $100 tuan-tuan, saya masuk 0.01 instantly. Saya dah tahu dah, saya punya floating dalam lingkungan 100 pip. 100 pip tuan-tuan Pak Su adalah $10. Bermaksud bila saya ada $100, kalau saya floating $10 cuma 10%, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak rasa lah. Tak rasa. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada $100 dengan tamak halobanya meletak 0.1, tuan-tuan, dia kalau dia jatuh sekejap 100 pip, kita aircon to MC. Selesai. Tu sebab saya kata kita kena bersikap bahawa anything can happen. Yang penting kita tahu jarak. Kita tahu jarak, di manakah jarak terendah untuk minggu ni, iaitu di garisan low BB, dan di manakah tempat tertinggi, dah tentu ni top BB. Jadi inilah jarak untuk minggu ni. Ni daripada sini top hingga ke low. Jadi candle akan bergerak di antara kawasan top dan mid. Top dan low. Tu kawasan pergerakan sehingga tuan-tuan nampak di 4 jam
membuat bacaan momentum buy, maka dia beritahu, okay, muncul bacaan momentum buy, alright, aku nak naik. Baru jelas kenaikan. Selagi tu tuan-tuan, kita akan nampak candle buat macam yo-yo. Ni, candle yo-yo tuan-tuan, kejap naik, kejap turun. Nanti ramai orang akan tanya. Biasa orang akan tanya kan, bang, you nak pergi mana? Saya tahu dah. Yang bertanya tu adalah kaki scalping. Pasal apa? Kaki scalping tuan-tuan, ni tak semua jarang nak tengok tampil besar. Dia tengok, dia masuk, dia buka H1, H4, dia tengok, oh yo-yo. Okey, tapi dia tengok bila masa nak naik. Dia tak tahu naik turun ke naik turun. Dia tak tahu. Siapa dia tahu? Buy sell. Dia jarang nak tengok tampil besar. Segelintir Dan bagi yang tahu tengok tampil besar, dia dapat agak, dia kata, okey, ini memang nak naik, cuma dia akan turun naik. So dia akan ambil entry buy dan sell. Dan contohnya kalau dia masuk buy, dia masuk volume besar. Tapi kalau dia buat sell, dia masuk volume kecil, iaitu mungkin separuh daripada volume buy. Pasal apa? Sebab sell adalah retracement. Dia tahu benda tu. Jadi bila kita masuk dengan ilmu, kita tahu di mana kita nak mengurangkan risiko, di mana kita nak meninggikan risiko kita. Baik. Itu yang bagusnya pula. Kita tahu, kita sedar. Yes, kita punya kemampuan. Okey, cikgu. Ahmad Sabri dan juga Muhammad Faizal Man. Salam. Selalu dengar cikgu cakap yang memilihkan re-entry adalah time frame 3 buat momentum. Nak time frame 3? Dah, macam ni macam saya tengok tadi. Okey. Nak tanya yang cikgu trade, cikgu dah masuk entry dulu ke ataupun tunggu wait Soalan tu bagus. Soalan tu lah yang selalu menikam-nikam otak saya dulu. Tuan-tuan, sentiasa. Sekarang saya dah tu jawapan dah. Tuan-tuan, jawapan soalan tuan-tuan tanya tu saya dah lalui dalam 2-3 tahun lepas soalan tu. Dan saya, bila saya tanya orang, dia tak ada jawapan. Tahu apa jawapan dia buat so? Saya kena buat dulu. Saya kena try dulu. Saya kena rasa dulu. Baru saya tahu jawapan dia. Saya boleh beritahu jawapan ni tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan dengar tapi tak buat, feel tak ada. Habis. So, apa yang saya buat? Macam saya katakan tadi lah. Saya menunggu bacaan momentum buy. Kemudian ada re-entry buy. Saya tuan-tuan, saya akan ada sekurang-kurangnya 2 akaun. Satu akaun saya buy ketika market hilang volume buy di, contoh, saya ambil contoh sekarang maksudnya saya ambil contoh dekat EU ni lah. Dah ada depan mata tuan-tuan Sekejap ya. Soalan yang bagus. Saya suka soalan tu sebab saya nampak yang tuan-tuan mula bergerak from satu point to another point. Ya. Kalau tidak dia diam, bang, lepas ni buat apa, ada bang? Kemajuan kita tidak, nampak. Bang, depan ni nak tipi kat mana? Nak tipi kat mana, tak nak fikir. Tuan-tuan, orang tak nak fikir, saya malas nak layan. Penat saya. Okey. Pergi ke daily. Okey, sekarang di weekly, re-entry buy. Di daily, market hilang volume buy. Tetapi di H4 lepas tu tak ada momentum buy. Jadi apa saya buat? Sebab saya tak tahu. Saya tanya orang pun tak ada orang yang tahu. Satu lagi saya pun tak kenal ramai orang. Jadi saya pun, dan satu lagi saya suka buat R&D sendiri. Okay, fine, dia kata. Apa yang saya buat? Saya akan buat try and error. Benda ni mahal untuk saya. Tapi tuan-tuan dah tahu, dia dah macam jawapan dah tahu, tapi feel tak dapat. Macam mana pun, walaupun tuan-tuan dah tahu cara saya buat, tuan-tuan tak dapat feel macam saya buat. Confirm tak dapat. Sebab tuan-tuan kena buat. Jadi apa saya buat? Saya buat minimum 2 akaun. Akaun pertama tuan-tuan, saya entry sekarang. Saya dah tahu re-entry by the weekly. Sebab re-entry by the weekly tuan-tuan tidak akan terbatal selagi tidak ada bacaan momentum sell di weekly. Kenapa saya yakin? Lepas tu tengok sini. Candle dengan low BB berapa jauh? Ni. Okey. Candle ni dengan low BB. Okey, tuan-tuan. Saya ambil jarak pip. 1200 pip. Ni untuk nak justify Tuan-tuan, 1200 pip. Cuba beritahu saya, pernah tak you membuat satu pergerakan harian sampai 1000 pip? Tak pernah. Paling besar saya pernah tengok depan mata ketika Trump menang 2016 Trump menang 300 pip lebih. Kemudian back to normal satu hari dan 100 pip. 100 pip lebih. Tu. Jadi tuan-tuan, dalam satu hari atau dengan satu candle atau satu minggu tidak pernah berlaku kita nampak re-entry buy terus baca momentum sell. Kenapa? Sebab bila ada momentum sell, market akan jatuh. Jadi yang kita nampak turun naik ni tuan-tuan, ini adalah retracement.
yakin dengan retracement. Jadi ini adalah re-entry. Jadi dengan re-entry weekly, di daily adalah market hilang volume buy. Tetapi di 4 jam belum ada momentum buy. Jadi apa saya buat? Saya buat 2 account. Contoh macam kos saya cakap lah. Contoh akaun pertama $100, akaun kedua $100. Rule saya adalah, saya punya SOP, dengan akaun pertama saya entry awal-awal sekarang 1.18233 dengan volume 0.01. Saya entry buy. Dia tinggal. Okay? Sebab saya tahu dengan 0.01 tuan-tuan, saya tak boleh MC. Saya cuma nak rasa masuk, bukan nak profit gila-gila. Saya cuma nak rasa live. Saya masuk 0.01 instantly, okay, fine. Dan saya menunggu. Dan jikalau muncul bacaan momentum buy di 4 jam, saya menunggu re-entry buy. Baru saya enter buy tuan-tuan. Lepas tu dengan akaun yang kedua 0.01. Dan dalam perjalanan di antara akaun pertama ke akaun kedua, penuh dengan emosi. Kau nak naik ke ni? Iya ke? Aku tak percaya lah. Betul ke? Macam tak percaya je. Macam-macam kita fikir tuan-tuan. Macam-macam kita fikir. Tapi lama tuan-tuan, bila tuan-tuan dah biasa kena macam ni, dah berbulan-bulan, malah dah bertahun dah tengok bentuk macam ni, tuan-tuan dah boleh agak dah. Alah, aku entry je. Kalau ada momentum sell, aku cut. Sebab kita dah nampak pergerakan dia. Baik. Kita dah nampak apakah kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku. Dan pergerakan untuk EU ni tuan-tuan, satu hari 100, maybe 100 pip lebih. So kita mampu bertahan dengan jumlah yang selesa. Jadi jawapan dia, apa yang saya boleh bagi tadi, tuan-tuan try dengan 2 akaun. Okay. Akaun live jangan akaun demo. Akaun demo tuan-tuan tak ada feel. Masuk tuan-tuan pergi makan minum, lag, esok lusa tengok balik. Tak ada feel. Tapi bila nak trade, nak profit, kena ada feel. Jadi gunalah akaun live. Baru tahu boleh ke tidak kan. Masuk satu, relax. Dan jika muncul momentum buy di H4, betul lah momentum buy di H4. Okay. Dan tunggu re-entry buy, masuk satu lagi untuk akaun kedua. Nanti lepas tu apa tau, bila jalan kan, dia akan terfikir, kalau lah akaun pertama aku masuk 0.1, dia datang tamak dia kat situ. Itu pula masalah dia akan datang so. Okay. Itu jawapan dia. Baik. Kena rasa. Kita ada 3 minit lagi. Saya ambil satu lagi lah. Boleh. Muflihul Faizan ni, dia daripada Jawa Tengah Indonesia, okay, daripada Temanggung. Ya. Assalamualaikum cikgu. Bertanya cikgu, apakah kriteria re-entry? Apakah setiap harga di low dengan high disebut re-entry? Okay. Jadi kalau kita rujuk kepada buku, tuan-tuan mungkin ada buku basic atau Tuan Omali, buku BBMA. Definisi re-entry adalah apabila candle, contohnya re-entry buy, apabila candle menyentuh garisan MA5 atau MA10. Maksudnya mungkin ada sentuh MA5 saja dan mungkin ada sentuh MA5 dan MA10 sekali. Itu dia punya definisi dia. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan sebenar dengan ekonomi yang sentiasa dinamik, ada ketikanya dia tak touch. Saya bagi contoh lah. Dah ada depan mata, saya tunjuk lah kan. Okay, tuan-tuan tahu bahawa ni bacaan momentum buy sebab dia nampak sedikit. Kalau katakanlah tak setuju momentum buy, inilah arah kukuh buy, tu je. Dan tuan-tuan tahu, inilah kawasan-kawasan re-entry buy. Okay, tapi tengok betul-betul. Kita tahu re-entry buy, tapi tidak ada satu candle pun berjaya menyentuh garisan MA5 low dan MA10 low. Tak ada. Tapi adakah kita tak boleh buy? Boleh. Apa pula tak boleh buy pula kan? Itu sebab saya kata market dynamic. Ada ketikanya dia menyentuh, ada ketikanya dia tak sentuh. Macam sekarang ni tuan-tuan, waktu nampak dia sentuh 5-10 low ni. Okay. Memang macam dalam buku. Tapi kenapa dia tak sentuh? Adakah bila tak sentuh tak boleh buy? Boleh. Jadi kita kena terima, dunia ni penuh dengan pergerakan yang kita suka untuk jangkakan. Buku tu sebagai panduan. Jadi itu sebab bila saya nampak bentuk-bentuk macam ni, saya kaji tuan-tuan. Saya duk fikir, tak kena 5-10, takkan aku tak buy. Lepas tu dia naik, rugi pula. Betul pula dia naik, tapi kenapa tak sentuh 5-10? Sebab tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, market tak pernah dengar cakap BBMA. Dia jalan aja. BBMA adalah salah satu antara cara terbaik untuk kita nak menentukan ini kawasan-kawasan re-entry buy. Walaupun dia tak touch, cuba kecilkan time frame. Apa yang berlaku? Dan yang berlaku tuan-tuan, bila kita kecilkan time frame, saya pergi kepada daily,
apa yang kita nampak berulang-ulang, yang kita nampak Pak Su adalah ketika kita nampak re-entry buy di weekly tetapi candle tak sentuh 5-10 low, yang kita nampak adalah candle-candle di daily berada di bawah MACD. Itu satu. Dan kedua, kita nampak MA50 berada di luar BB. Inilah ciri-ciri yang biasa berlaku. Tuan-tuan akan nampak dengan syarat buat homework. Tanpa homework, hafal saja tak faham lah. Dia kena homework macam mana pun. Jadi benda yang sama tuan-tuan berlaku sekarang ni. Perhatikan. Jadi tuan-tuan, ni mungkin nak habis, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Wallahualam. Kita tunggu, sama-sama kita tunggu. Jadi bagi sesiapa yang macam ya ke dia cakap macam tak percaya je, tak apa, tuan-tuan tunggu je. Tengok market, tunggu menghadap. Nanti tuan-tuan akan nampak sebenarnya pergerakan. Itulah yang saya buat bertahun-tahun. Saya tak pernah nak salahkan orang. Saya salahkan saya sebab saya tak tahu baca. Kenapa saya tak faham? Kenapa saya susah jadi sangat? kalau saya tak faham, apa saya buat? Saya kena usaha lah. Jadi saya menghadap market. Saya tengok daripada 2016, so dalam 2 tahun saya menghadap. Saya duduk senyap. Saya perhati untuk tempoh 2 tahun tu, apa benda kau buat? Yang saya selalu nampak, tuan-tuan, setiap kali re-entry, benda ni berlaku. EMA keluar. Saya duduk pelik. Uish, ini rasanya. Baru saya nampak dan saya ulang lah. Berbulan-bulan saya ulang. Baru dia datang feel. Jadi sekali lagi tuan-tuan, non-stop homework. Non-stop homework. Baik. Seronok. Sebelum saya terlupa. Nanti lupa. Alright, tuan-tuan. Saya ada post dekat saya punya channel. Saya dah start ambil intake untuk kelas online, support online saya untuk sepanjang bulan September. Untuk bulan 8, insya-Allah, ni minggu terakhir, alhamdulillah. Dalam masa sebulan tu ada yang dah pun berjaya. Sebab kita tak boleh nak expect semua orang akan faham dalam tempoh masa yang pendek. Saya sih mengambil sebertahun. Tapi sekurang-kurangnya ada yang dah buat pengakuan, okey bang, bulan ni dia dah dapat cover dia punya fee. Saya charge 300. Tuan-tuan, 300 tu saya charge untuk cover support saya sebulan tau. Dulu saya buat kelas 1 hari 300, sekarang saya buat sebulan. Saya support. Saya beritahu bacaan harian. Kalau ada setup, saya akan bercerita. Saya bagi detail dan setiap minggu saya akan buat video conference dan saya rakamkan. Kita buat discussion. Every week saya buat sepanjang bulan ni saya buat. So benda yang sama saya akan buat untuk bulan September. Benda yang sama saya akan buat. So kefahaman tuan-tuan, ada orang lepas tu minggu pertama dah dapat profit, dah cover fee. Ada yang minggu kedua, ada yang minggu ketiga, ada sampai sekarang belum. Kenapa? Sebab tuan-tuan, skill masing-masing tak sama. Feel masing-masing tak sama. Modal masing-masing tak sama. Masa masing-masing pun tak sama. Jadi adalah sangat tidak adil untuk saya katakan, kenapa kau tak boleh cover? Tak boleh. Sebab masing-masing ada cara sendiri. Cuma saya kongsikan apa yang saya dah buat, apa yang saya dah lalui. Cuma moga-moga bermanfaat dan orang boleh mengambil benda itu sebagai satu SOP untuk nak dia buat untuk diri masing-masing. Maknanya sebulan tu mereka yang ada dalam yang mendaftar semua dapat. Ya, saya cerita. Sebulan. Ya, sebulan saya bercerita, saya buat video conference bagi siapa yang tak hadir sebab saya tahu. Bukan semua boleh hadir masa tu kan. Jadi apa saya buat, saya rakam dan saya post dalam grup dan dia kena tengoklah rakaman tu. Saya tak buat lama, saya buat 1 jam. Sebab apa? Kalau lebih 1 jam, dia orang bosan tengok bila dah nak habis. Out of. Sebab tuan-tuan, bila buat video conference lebih 1 jam, kita akan down, kita akan fokus akan hilang. Saya pernah try 1 jam lebih, masing-masing dah macam senyap. Dalam saya cakap seorang-seorang. Saya kata video conference untuk saya dan tuan-tuan semua. Saya nak respon, cakap lah. Senyap. Dan saya kata, okey lah, saya buat 1 jam. Sebab yang tak tengok tu pun, bila tengok 1 jam, lamanya dia akan skip. Sebab banyak benda saya cerita berulang-ulang, tapi masih lagi ada yang belum faham. Jadi bermaksud, sekali lagi, non-stop homework. Jadi bagi siapa yang nak join untuk minggu depan, untuk bulan September, boleh PM saya. Tuan-tuan boleh pergi kepada saya punya Facebook, Nasrul FX, macam kat depan ni. Ni Hazlan Hashim ni. Tuan-tuan boleh tengok kat sini, boleh PM. Dan ada bagi detail dekat sini. Dan saya akan respon dalam masa sebelum 1 akhir bulan September. Bermula 1 akhir bulan, dia dah start. Dan saya carry on. Siapa yang ada, saya jalan untuk sepanjang bulan 9. Baik. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian. Okey, sama-sama. Kalau dulu 1 hari 300. Kali ni 300 untuk 30 hari. Larat tak larat je lah nak menghadap. Memang baik, mencabar saya lah sebenarnya. Cabar untuk saya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih saya nak ucapkan kepada anda semua yang telah memberi perhatian. Soalan-soalan yang menarik tadi, thank you, terima kasih. Okey, jangan lupa singgah ke YouTube kami, CTC FM, subscribe dan kita tengok balik lah kalau nak ulang balik
ataupun nak tengok apa saja segmen, ada di sana. Esok kita ada SM Malaysia dan kita ada bicara fundamental. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi